Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi minggu lepas kalau tak silap saya ada keluar satu artikel daripada The Elect yang kemudiannya diambil oleh pelbagai-bagai sumber berita lain lah, portal berita yang lain, iaitu mengatakan bahawa Samsung SDI sedang membuat persediaan untuk membuka satu pilot line lah ataupun produk facility percubaan untuk penghasilan bateri lithium ion dalam format 4680 ataupun 4680. Jadi format 4680 ni maksudnya dia mempunyai diameter 46 mm dan tinggi 80 mm, macam bateri bulat kan kita tahu kan. So diameter dia 46, tinggi dia 80. Jadi format 4680 ni adalah satu format yang dimulakan oleh Tesla dan mereka sekarang ni sedang giat membina kilang production untuk bateri tersebut di Austin, Texas, dan kemudian ianya akan juga dibina di Berlin dan kemungkinan di Shanghai. Kita tak tahu Shanghai itu akan dapat ataupun tidak sebab bekalan bateri di China sudah pun cukup banyak lah. Tapi bateri 4680 ni dikatakan mempunyai pelbagai kelebihan dari segi kepadatan kuasa dan kepadatan tenaga, dan juga mempunyai keupayaan yang unik untuk disejukkan kerana menggunakan satu teknologi yang dipanggil tabless teknologi lah, di mana kuasa tersebut tidak perlu melengkar sepanjang-panjang gelong untuk keluar daripada satu hujung ke satu hujung yang lain. Kalau kita bayangkan bateri dalam bentuk gulung ni, bentuk bulat silinder ni, sebenarnya dalam tu digulung macam kek gulung dia punya elemen kat dalam tu dia bergulung. Jadi kuasa hanya diambil daripada hujung ke hujung lah, dari tengah center dan daripada tepi. Tapi yang baru ni dia boleh mengambil kuasa daripada ataupun elektron daripada keseluruhan panjang bateri tersebut kerana menggunakan teknologi tabless di mana sepanjang gulung tersebut dia ada lipatan-lipatan yang boleh mengeluarkan charge. Jadi ini dalam laporan di Elect tu dia mengatakan bahawa Samsung merancang menghasilkan satu kilang percubaan mempunyai kapasiti 1 gigawatt, di mana ianya pada asalnya boleh menghasilkan mungkin 20 bateri seminit, dan kemudian mereka merancang untuk meningkatkan keupayaan tersebut kepada 200 hingga 300 bateri seminit untuk setiap line. Jadi ini adalah satu perancangan yang dikatakan sudah hampir pasti berlaku kerana mereka sudah pun memesan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan elektrod dan untuk menghasilkan gulungan dan juga untuk berbagai-bagai peralatan lain lah. Dan nama-nama pembekal yang dikatakan disebutkan dalam artikel tersebut nampak sangat meyakinkan kerana mereka juga pembekal-pembekal yang telah membekalkan peralatan kilang untuk cathode Tesla. Jadi Tesla punya kilang percubaan untuk bateri 4680 ini berada di Cato Road, di mana di sana juga mereka menghasilkan sekitar 10 gigawatt dan kilang bateri yang akan dibuka oleh Samsung ni, percubaan ni lah 1 gigawatt dan kemudian akan ditingkatkan mungkin ke 10 gigawatt dan kemungkinan lebih daripada itulah, kita pun tak tahu. Tapi yang lebih menariknya lagi, dalam artikel yang sama juga mereka mengatakan bahawa apabila pilot facility tersebut telah menghasilkan proses yang boleh diterima pakai, has been validated, they will then transfer the entire technology kepada kilang mereka di Seremban untuk menghasilkan bateri 4680. So ini adalah satu berita yang cukup bagus dan membolehkan Malaysia menjadi salah satu pusat penghasilan bateri, dan bateri teknologi 4680 ni ramai yang percaya ia mempunyai potensi untuk menjadi bateri piawai, terutamanya untuk mereka-mereka yang tidak memahukan bateri bentuk prismatic. So bateri bentuk cylindrical ni dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Prismatic juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi bila bateri itu berbentuk dalam bentuk cylindrical, ianya lebih mudah untuk dihasilkan kerana dia bergulung. Proses-proses sebarang proses yang mempunyai yang menggunakan pergerakan rotary atau perputaran boleh dilakukan dengan cepat dan dikawal secara jitu lah. So ini satu kelebihan, salah satu kelebihan daripada dalam bentuk bateri 4680. Itu pasal kalau kita tengok sekarang bateri banyak dalam bentuk gulung, bentuk bulat cylindrical, kerana proses tersebut sudah lama difahami. In fact untuk bateri Tesla sekarang ni pula juga mereka menggunakan bateri format 2170 ataupun 21mm diameter dan 70mm tinggi. Sebelum tu 14680 14860
yang itu mempunyai diameter 14 mm dan tinggi dia tak sama dengan nangka, tapi dia itu bateri vape kan, yang itu. So yang itu antara format awal bateri lithium ion, dan sekarang mereka telah bergerak ke arah 4680. Dan kenapa 4680 ni kita percaya boleh menjadi piawai? Satu, kerana proses penghasilan dia mampu menjadi piawai untuk seluruh dunia, kerana Tesla berkongsi proses tersebut, dan sesiapa syarikat bateri yang mahu menggunakan proses tersebut, mereka dijemput untuk berjumpa dengan Tesla lah untuk mendapatkan teknologi tersebut. Dan disebabkan bateri bentuk macam itu, dia boleh masuk ke mana-mana lah, senang you nak package dalam bentuk apa pun tak apa, sebab dia punya compact form factor. So each battery typically around 3 volt lebih sikit lah. So you just kira berapa banyak bateri you nak untuk menghasilkan sistem you, whether it's 400 volt ke 800 volt ke 900 volt ke apa benda ke, you kirakan dan you pandai atur in series, and then you buat packs in parallel, then you have your battery pack lah kan. So format itu memang mempunyai berbagai kelebihan lah. Dia punya kekurangan utama dia ialah dia punya energy density dia, dari segi volumetric energy density sukar nak melawan formulasi yang sama dalam bentuk prismatic. Kerana kalau you bayangkan benda yang bulat dengan yang bulat, dia mesti ada ruang antara kan, dekat benda punya bulatan tu kan, bila kita letak, kita atur macam mana kita atur sekalipun, dia akan ada ruang antara bulatan-bulatan tersebut. So gap tu ialah yang menyebabkan dia tidak mempunyai kecekapan isi padu yang sama. Maksudnya kecekapan isi padu ialah berapa kilowatt atau berapa watt kuasa yang boleh dijana dalam satu volume lah, tak kira 1 liter ke macam tu lah, 1 cubic meter ke, I don't know macam mana diorang kira, tapi basically it's that lah, in terms of volume, how much power you boleh dapat. So itu dia punya kekurangan dia, tapi dia juga mempunyai beberapa kelebihan lain yang telah dibuktikan oleh Tesla. Masalahnya benda tu dah dibuktikan lah, bukannya kita mencakap je Tesla menggunakannya sebagai orang yang dipanggil structural pack. Dia boleh menggunakannya sebagai structural pack kerana dalam bentuk silinder, dia punya casing ataupun luar tu ialah logam. Ianya memerlukan casing yang logam, kerana lithium ion ni macam mana pun bila you charge dengan discharge, dia akan kembang sikit So casing tu sendiri kena cukup kuat untuk menghalang pengembangan tersebut. Dan apabila dipadankan dengan battery pack design yang sesuai, the whole battery pack tu boleh menjadi structural. Dan kita telah melihat bagaimana Tesla telah menggunakan teknologi ini untuk menggantikan lantai kereta dengan battery pack. Kalau dulu kereta ada lantai dan di bawah tu ada battery pack yang berasingan, untuk Tesla Model Y yang dihasilkan di di Austin, dia tidak ada lantai lagi jadi dia punya kursi semua dipasang terus ke atas battery pack, dan ianya kemudian dipasang ke kereta daripada bawah. Satu yang kita tak pernah tengok, dan ianya memang membuktikan ada pelbagai kelebihan untuk 4680. Jadi kalau berita ini benar bahawa Samsung SDI akan memasang ataupun menghasilkan bateri 4680 di Malaysia, ini satu berita yang sangat-sangat bagus. Kerana apa? Dah lama kita sebutkan bahawa kelebihan untuk menghasilkan kilang bateri di negara ini akan membolehkan syarikat-syarikat kereta membuka kilang kereta elektrik mereka di sini, ataupun menukar kilang kereta sedia ada menjadi kilang kereta elektrik. Dan di Malaysia ni kita berada dalam satu kelompok negara-negara yang agak unik, kerana pasaran kita tak besar tapi kita mempunyai banyak juga kilang kereta. Kita ada kilang kereta Volvo di sini, Nissan juga mempunyai kilang di sini yang juga memasang Subaru dan juga memasang Mitsubishi. Kemudian kita ada yang itu di Serendah dan kemudian kita ada kilang Perodua yang juga memasang produk-produk daripada Daihatsu yang boleh pasang lah maksudnya. Dan juga kilang Toyota juga ada kilang di sini, dan Honda ada kilang yang besar di Pegoh. Kemudian di Kulim kita ada kilang Sime Darby yang memasang kereta secara low volume untuk pelbagai-bagai jenama seperti Mazda, dan juga untuk Porsche, dan juga untuk Hyundai. Dan kemudian di Pekan juga ada pelbagai fasiliti di mana mereka memasang jenama Mercedes-Benz dan juga Volkswagen. Jadi untuk kilang-kilang kereta ni semua, jika mereka boleh mendapatkan bekalan bateri berkualiti tempatan, dengan cepat mereka boleh mencapai total local content yang tinggi, di mana mereka akan mendapat kelebihan-kelebihan cukai yang banyak, dan jadi menjadikan lebih berbaloi untuk mereka menukar kilang mereka daripada kilang kereta ICE kepada kilang kereta EV. Kerana kalau terutama sekali jika kerajaan Malaysia menggalakkan mereka bergerak ke arah itulah, dan saya rasa itu sesuatu yang mungkin akan berlaku kerana kita tidak mahu ketinggalan. Dan
Dan antara sebab saya rasalah kenapa Samsung memilih untuk membuat kilang mereka di Seremban, mungkin faktor-faktor kos, mungkin kos faktor kos buruh di Malaysia mungkin lebih rendah, dan kita masih lagi mempunyai kepakaran untuk menghasilkan produk-produk berteknologi tinggi, dan juga mungkin sebab dasar bekalan nikel yang berdekatan. So bekalan nikel daripada Indonesia tu kemungkinan kita tidak boleh menerima nikel mentah lah. Itu memang Indonesia dah kata tak boleh. Mungkin Indonesia ada aturan-aturan tertentu untuk menjual nikel semi process ataupun dalam bentuk mungkin lithium hydroxide ke apa ke. Itu dia nikel dia orang untuk dijual ke pembekal pengilang-pengilang bateri di serantau sebagai semi proses punya material lah untuk masuk ke dalam bateri-bateri. Untuk bateri 4680 ni kemungkinan besar ianya akan menggunakan resipi ternary lah, iaitu nickel manganese cobalt lah, ataupun mungkin nickel manganese aluminium. Saya tak tahu yang mana satu dia orang akan menggunakan. Mungkin cobalt tu semakin tidak disenangi ke, kita tak tahu. Ini cuma bergantung kepada permintaan. Katanya BMW juga berminat untuk membeli bateri 4680 daripada Samsung SDI, cuma dia punya format mungkin pendek sikit daripada 80mm tersebut. So mungkin dia tebal sikit, mungkin pendek sikit, kita tak tahulah. Tapi satu pemahaman yang telah dipelopori oleh Tesla, di mana sebelum ni dia orang takut bateri yang mempunyai diameter besar mungkin tidak dapat menghantar ataupun mengurang dikawal haba dia, sebab terlalu tebal dan susah nak tarik keluar dia punya haba tu. Tapi nampaknya sudah terbukti tidak mempunyai masalah, memang boleh dilakukan. So kita berharap berita ini akan menjadi realiti, iaitu Samsung akan berjaya menghasilkan kilang pilot production line yang berjaya mencapai piawai-piawai yang mereka mahukan, dan boleh menghantar teknologi tersebut ke Seremban untuk kita menjadi pusat penghasilan bateri 4680 untuk Samsung SDI. Okey, itu dia berita tambahan yang dah ramai juga kawan-kawan tanya, tapi saya belum dapat proses lagi. Saya sedang mencari sumber, tengok ada kat mana, tapi so far saya hanya jumpa satu sumber lah, iaitu The Electrack. Yang lain-lain sumber tu yang kita baca tak kira daripada mana-mana pun, semuanya memetik The Elect tadi tersebut tu juga. So itu saja yang saya dapat confirmkan. I cannot confirm beyond any that. Saya tak nampak maklumat pada website Samsung dan sebagainya. Okey, kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan juga kalau boleh tolong saya sikit tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Mana Malaysia, mana yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.